Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Tujuan berwudu. Tujuan berwudu adalah untuk solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Pengertian wudu. Wudu bermaksud membersihkan sesuatu yang tertentu dengan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan niat, iaitu membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala dan akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Okey, membasuh kedua-dua belah tangan ini ialah membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Mari kita bersama-sama membaca dahulu niat wudu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, sama-sama. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Baiklah, seterusnya tata cara berwudu. Okey, tata cara kita berwudu. Mula-mula basuh kedua belah tangan supaya tangan kita bersih daripada najis dan kekotoran. Yang kedua, berkumur-kumur. Kemudian memasukkan sedikit air ke dalam hidung. Seterusnya, mari kita bermula untuk berwudu. Mula untuk berwudu, membaca niat wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Terus kemudian kita membasuh muka. Ya, membasuh muka. Disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Seterusnya, membasuh kedua belah tangan, didahului dengan tangan kanan. Kemudian baru tangan kiri. Disunatkan juga diulang sebanyak 3 kali. Membasuh tangan ini ialah membasuh tangan hingga ke siku. Siku kita ni yang ada keras-keras dekat tengah-tengah tangan tu dinamakan sebagai siku. Seterusnya, menyapu sedikit air di kepala, sebahagian kepala. Menyapu air ke sebahagian kepala. Diulang juga, disunatkan diulang 3 kali. Seterusnya, membasuh kedua belah telinga. Telinga kanan, kemudian telinga kiri. Dan akhir sekali, kita membasuh kedua kaki kita hingga ke buku lali. Didahului dengan kaki kanan dan kemudian kaki kiri. Ulang juga sebanyak 3 kali. Perlakuan wudu ini hendaklah dilakukan dengan tertib. Apa maksud tertib? Tertib ialah didahulukan mana yang dahulu dan dikemudiankan mana yang kemudian. Kita tak boleh buat terbalik-terbalik.
basuh telinga dulu baru basuh tangan. Tidak, kita mesti mengikut turutan tertib dia. Muka, tangan, kemudian kepala, telinga dan kaki. Faham murid-murid? Baiklah. Seterusnya, kita disunatkan membaca doa selepas berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bahagian solat. Tahukah kamu bahawa solat difardukan kepada umat Islam pada malam Isra' dan Mi'raj? Apa itu solat? Pengertian solat. Solat ialah ibadah yang terdiri daripada niat, beberapa bacaan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Hukum menunaikan solat. Solat wajib ditunaikan oleh orang yang cukup syaratnya 5 waktu sehari semalam dalam waktunya. Orang yang meninggalkan solat tanpa keuzuran yang diharuskan syarak mendapat dosa dan azab seksa yang amat pedih di akhirat. Syarat wajib solat. Solat 5 waktu sehari semalam adalah wajib ke atas semua orang Islam yang cukup syarat. Apakah syarat wajib solat? Orang Islam baligh bermaksud cukup umur mengikut syarak. Untuk lelaki ialah keluar air mani dan suara berubah menjadi kasar. Untuk perempuan ialah keluar darah haid. Yang ketiga, berakal. Bermaksud tidak gila. Syarat sah solat. Yakin masuk waktu solat. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ialah perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk mandi hadas besar. Manakala hadas kecil ialah perkara yang diwajibkan untuk kita mengambil air sembahyang. Anggota badan, pakaian dan tempat bersih daripada najis, menutup aurat dengan sempurna, menghadap ke arah kiblat. Solat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi sebelum bekerja, memohon doa moga Allah memberkati. Solat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari, berehat sejenak setelah bekerja, moga
Baiklah, perkara-perkara yang membatalkan solat, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan tidak sah solat kita. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun solat. Rukun solat yang 13 tadi. Jika kita meninggalkan salah satu, maka tidak sah solat kita, batal. Yang kedua, bercakap dengan sengaja. Bersembang-sembang dengan kawan, bercakap ketika solat. Yang ketiga, berhadas kecil atau besar. Ya, hadas kecil atau besar. Yang keempat, terkena najis pada pakaian atau badan ataupun tempat kita solat tadi. Pakaian yang kita hendak solat dan badan serta tempat yang kita hendak menunaikan solat. Yang kelima, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, ketawa mengeluarkan suara. Yang ketujuh, berubah niat. Mula-mula tadi niat solat zuhur. Kemudian dah di akhir rakaat niat solat subuh. Dia teringat solat subuh. Jadi niat solat zuhur 4 rakaat. Berubah niat dia menjadi solat subuh 2 rakaat. 7, yang ke-8, makan atau minum dengan sengaja. Yang ke-9, bergerak 3 kali berturut-turut. Ke-10, berpaling dada dari arah kiblat. Yang ke-11, murtad. Apa erti murtad? Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Perkara-perkara ini adalah yang boleh membatalkan solat kita dan tidak sah solat tersebut. Ya Allah, jadikan aku dan zuriatku